Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri My Book Time yang ke-65. Okay. Kepada yang live bersama-sama, kepada yang tengah menonton ni, saya minta share kepada kawan-kawan yang lain supaya kita dapat sama-sama mengambil manfaat daripada perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Okay. Bersama dengan kita pada malam ini ialah Cik Najwa Hidayah Amir akan berkongsi tentang buku yang dipilih, iaitu buku bahasa Inggeris yang bertajuk Why Mars and Venus Collide. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, Cik Najwa Hidayah boleh. Okey. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah hari ni dapat kita dipertemukan walaupun dalam live untuk kita berkongsi, untuk kita mengambil manfaat daripada bahan bacaan yang akan dikongsi pada malam ini, insya-Allah. Okey, sebelum kita lebih lanjut, saya minta Cik Najwa perkenalkan sedikit tentang latar belakang Cik Najwa lah, latar belakang pendidikan dan kerjaya Cik Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang comel malam ni dengan dia punya headphone kan. Headphone saya pun tak tebal macam tu tau. Okay, dan kepada semua viewers yang join live kita malam ni, memandangkan buku yang saya nak ceritakan malam ni tentang hubungan, tentang kasih sayang, tentang komunikasi, tentang long lasting relationships. Jadi malam ni saya kenalkan diri lebih sedikit lah tentang background keluarga dan juga latar belakang pendidikan. Nama diberi Nur Najwa Hidayah binti Amir. Biasa kalau saya buat live mana-mana, biasa saya letak nama Najwa Hidayah Amir. Tapi jadi Nur kat belakang sebenarnya. Saya berasal dari Ipoh Perak. Dan saya anak kepada ayah saya Amir bin Abdul Rahman dan mak saya Hamisah binti Hussein. Dan malam ni saya nak lambai sikit, malam ni mak saya tengok saya live dari Ipoh. Hai mak, mak jangan lupa like tu mak, mak tekan like kat bawah tu. Okay, kalau mak nak komen, mak type dekat komen. Tahu mak nampak kan? Bye. Okay, saya setiap kali live saya call mak, cakap mak doakan supaya lidah dilancarkan lisan, input yang kita bagi tu betul, data yang kita bagi tu tepat, tak salah, tak spin, macam itulah. Dan saya 8 beradik, kita 4 lelaki, 4 perempuan, sama rata dan saya anak yang ke-8. Saya tak tahu kenapa, sejak sekolah rendah, menengah, matrik, degree, kerja, setiap kali saya cakap bila orang tanya, awak anak keberapa, berapa beradik? Saya akan kata, saya 8 beradik dan saya anak yang last. Jawapan yang saya akan dapat mesti, oh patutlah. Sampai sekarang tak tahu apa maksud patutlah tu. Siapa-siapa viewers yang anak ke-8 ke, boleh komen sikit, team anak last ke, team anak perak ke, baru kita nampak geng sikit kan. Saya tak tahu kenapa orang akan respon, oh patutlah, tak tahu kenapa. Okay, mungkin Nadia ada jawapannya, Nadia boleh berkomunikasi. Ya. Oh, nak bahas. Tengok dia dah komen, oh patutlah. Ada tak tahu kenapa patutlah. Sampai sekarang saya dapat komen tu. Alright. Okay. Anak last boleh hashtag team anak last. Tapi hashtag tak tahu kenapa patutlah. Okay, dan saya segi sekitar dekat Perak, saya sekolah rendah dan menengah semuanya di Perak. Dan selepas SPM saya ke matrikulasi di Perak, Kolej Matrikulasi Perak dalam bidang sains hayat. Dan selepas setahun di matrik saya ke USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dalam bidang sarjana muda sains actuary dan pengurusan risiko. Basically dia tentang finance, investment, takaful. Dan sekarang saya bekerja di salah sebuah GLC, reporting to MOF Incorporated, sebagai perancang dan perunding legacy keuangan. Basically kita manage, kita buat macam financial advisory lah kepada klien-klien individu yang datang ke GLC. Okay, tapi since kerja saya memang sangat teknikal tentang calculation, tentang investment, tentang duit. Tapi malam ni kita relax sahaja, kita ceritakan tentang hubungan. Orang perempuan dia memang berorientasikan hubungan. Orang perempuan kita sebenarnya otak kiri kita tak kuat sangat, kita lebih kepada otak kanan. Kita suka cakap pasal hubungan, pasal komunikasi, pasal kasih sayang. Orang lelaki cerita pasal kereta, pasal bola, pasal benda-benda bergerak, pasal mechanical, pasal enjin. Kita tak boleh brain kan semua tu. Okay, nanti kita ceritakan kenapa.
Itu je lah sebagai Betul-betul. mukadimah. Kembali kepada Nadia. Okay, jadi menariklah bila saya baca perunding legasi dan kewangan kan. Ya Maknanya betul. saya sebelum ni saya pernah dengar perunding kewangan je, saya tak pernah dengar perunding legasi dan kewangan. Jadi macam mesti macam menarik kejayaan ni ya, macam tu lah. Jadi kenapa Cik Najwa memilih buku Why Mars and Venus Collide? Kenapa tidak buku yang, kan kita ada banyak kan buku bahasa Inggeris, tapi dalam banyak-banyak buku Cik Najwa memilih untuk berkongsi tentang buku ini pada malam ni. Antara sebab lah yang Antara sebabnya, okey. Hmm. Yang pertama, kalau kita, ini kajian Dr. Aisyah Dahlan ya, memang kita otak perempuan, kita memang berorientasi, macam saya cakap adalah orientasi kita adalah tentang komunikasi, tentang persahabatan, tentang berkasih sayang, tentang hubungan cinta. Kalau remaja, budak-budak perempuan, dia memang sangat berorientasikan hubungan-hubungan ni sampai even kita dah dewasa pun. Orang lelaki pula bola sepak, hoki, sukan, Liverpool, Chelsea, kereta, yang kita macam ya Allah apa benda lah dia orang sembang ni, tak boleh beri langsung. Macam tu lah kan, sebab otak kita berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mula mengenali John Gray, penulis buku ni John Gray tau. Sekejap, nampak tak kat sini? Oh tak nampak Oh tak Yang nampak dekat lah. sini pun ada ni. Ya ke? Buku tu. Yes. Saya kenal, saya mula-mula mengenal John Gray melalui Ustaz Hasrizal. Ustaz Hasrizal dia tulis buku Aku Terima Nikahnya. Dalam buku tu Ustaz Hasrizal kata anak-anak muda yang nak berkahwin, bakal berkahwin dah di alam pertunangan, datang jumpa dia, cakap Ustaz saya dah nak kahwin. Ustaz ada carangan tak buku apa yang saya perlu baca sebagai persediaan ke alam perkahwinan? Jadi Ustaz Hasrizal kata baca buku John Gray, baca buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Itu adalah volume 1. Yang saya nak kongsi malam ni adalah volume yang kedua, iaitu Why Mars and Venus Collide. Dan volume yang kedua ni sangat-sangat berkaitan dengan kita generasi milenial. Kenapa? Sebab dalam buku yang second edition ni, John Gray dia ceritakan dengan lebih detail bagaimana nuansa, bagaimana suhu rumah tangga di mana isteri dan suami dua-dua bekerja. John Gray kata bila dia kaji zaman mak-mak kita dulu, di mana biasanya sole breadwinner adalah ayah kita sahaja kan. Zaman-zaman mak kita adalah biasanya mak tak kerja, ayah saja bekerja, dan nuansa rumah tangga ketika itu, suhu rumah tangga, macam mana mak dengan ayah kita manage stres, komunikasi tak sama dengan suhu rumah tangga dua-dua suami dan isteri bekerja. Dan suhu tu lebih lagi tak sama untuk suami dan isteri, dua-dua bekerja dan tinggal di bandar besar dan berbanding di luar bandar. Nuansa perkahwinan, atmosfera dan suhunya juga berbeza. Suhu tu maksud saya, suhu kalau dua-dua tengah stres, kita tengah collide tu maksudnya, John Gray dia guna perkataan collide tu maksudnya bergaduh. Tapi dia tak cakap lah fight ke quarrel ke, dia guna perkataan collide, maksudnya bergaduh. Kan? Suami isteri yang duduk dalam contoh di KL di KL dengan jalan jam, dengan high cost living, dengan duduk di rumah apartmen yang keluasannya tak sama, macam mana kita peace of mind tu tak sama dengan kita duduk di rumah landed. Dan dan kita punya bill, utility bill, cost of living, anak-anak sekolah, cara kita manage semua tu sangat memberi kesan kepada kita punya hormon, kita punya stress level, dan akhirnya bawa efek kepada suhu rumah tangga kita. John Gray kata memang tak sama. Jadi bila saya ni, okay, this is really my life. Macam ini memang zaman kita, zaman aku hidup sekarang. Aku hidup zaman suami dan isteri, kebanyakan wanita adalah berkerjaya. Dan diri aku sendiri adalah seorang orang yang bukanlah kerjaya hebat sangat pun, tapi kerjalah. Basically kita orang yang bekerja 9 to 5, dan kita balik, kita kena shift. Daripada minda, kita fikir tentang crunches, trading, investment, tentang accounting, kita kena shift kepada mode seorang wanita yang berada di rumah. Expectationnya berlainan. Itulah sebabnya saya pilih buku ni. Dan terima kasihlah kepada Ustaz Hasrizal yang memperkenalkannya. Ustaz Rizal dekat Island, dia tak dengar saya cakap ni. Tapi dia lah orang yang memperkenalkan saya tentang buku ni. Itu sajalah. Okay. Saya pun ada buku tu tapi tak habis baca lagi. Baca Nadia. Kan? Dia, Aku Terima Nikahnya ke? Dia kan Why Mars and Venus. Tak. Why Mars and Venus tu tak baca lagi. Akan insyaAllah. Okay, insyaAllah. Silakan. Lepas tu nak tanya, kan memang kalau Cik Najwa
prefer pilih genre yang jenis macam ni lah kan, relationship kan. Dan saya tengok dekat, kalau kita tengok lah dekat cover buku tu, yang tulisan merah tu ada tulis improving relationships by understanding how men and women cope differently with stress. Okay, daripada ayat ni panjang kan. Jadi kita boleh simpulkan kan, dia bercerita tentang bagaimana mengurus konflik dan stres sesama suami isteri. Betul tak? Betul. Boleh tak nak dengar daripada Cik Najwa tentang sinopsis atau rumusan buku ni secara taklah macam bermula daripada general, secara general. Okey. Tadi pun dah bagi tahulah sikit, tapi ni macam lebih sikit. Dia bermula tu, dia memulakan buku tu dengan apa dulu and akhir sekali tu macam mana? Oh, okey. Yang pertama, buku, maksudnya nak ceritakan secara general lah tentang buku ni kan. Okey, yang pertama, basically John Gray dia memang fokus kepada hubungan antara communication breakdown antara suami dan isteri lah. Tapi bila saya dah semakin navigate buku-buku John Gray, dia dah semakin banyak tau, dia interaction kita tu dah semakin besar. Maksudnya buku ni memang John Gray ajar komunikasi antara suami dan isteri, tapi saya jumpa banyak part yang kita juga boleh apply pada abang kita, pada adik lelaki kita, pada ayah kita, pada bos lelaki kita di office, pada colleague lelaki kita dalam persatuan, dalam kelab, di tempat kerja, siapa sahaja insan yang bernama lelaki di sekeliling kita. Dan begitu juga jika orang lelaki yang membaca buku ni, para suami membaca buku ni, dia juga boleh apply benda tu dengan mak dia, dengan kakak dia, dengan adik-adik perempuan dia, dengan bos, kalau dia ada bos perempuan di office, dengan colleague perempuan dan sama-sama bekerja dengan dia dalam persatuan, dalam kelab, dalam organisasi mana-mana sekalipun, benda tu applicable. Sebab John Gray dia memang fokus dia adalah kehidupan zaman moden di tengah-tengah bandar di mana orang perempuan dan lelaki sama-sama berkerjaya dan intellectual level kita sama. Itulah yang John Gray maksudkan lah. Dan di awal-awal buku ni John Gray dia ceritakan tentang bagaimana otak kita, bagaimana otak lelaki dan perempuan diciptakan. Memang nampak sangat signifikan sangat perbezaan struktur yang Allah ciptakan otak lelaki dan perempuan. Sangat berbeza. Dia bagi banyaklah teknik macam istilah-istilah neuron lah, macam kalau doktor-doktor yang buat neurosurgeon dia tahulah istilah-istilah tu kan. Tapi sebab kita bukan bidang neurosurgeon, apa yang saya boleh cakap adalah bahagian otak lelaki yang tebal exactly nipis dekat bahagian otak perempuan. Bahagian otak lelaki yang 6.5 kali ganda besar exactly 6.5 kali ganda kecil dekat otak perempuan. Bahagian otak perempuan yang 10 kali ganda lebih besar exactly 10 kali ganda kecil di bahagian otak lelaki. Bahagian otak perempuan yang sangat senang untuk kita link emosi dan logik, sangatlah susah nak link emosi dan logik di bahagian otak lelaki. Maksudnya di permulaan John Gray ceritakan tentang struktur otak kita je dulu, supaya selepas itu apa-apa sahaja yang dia nak nasihatkan kepada kita, macam mana suami nak cakap dengan isteri, macam mana isteri nak cakap dengan suami, kita dah boleh subconscious mind kita tahu, oh suami aku cakap macam ni sebab otak dia nipis, suami aku cakap macam ni sebab bahagian grey matter dia sangat besar daripada aku, oh suami aku cakap macam ni sebab corpus callosum dia 2.5 times bigger than me, so aku tak perlu ambil hati, aku tak perlu terasa hati, aku berlapang dada. Sama juga bila di bahagian bab-bab selepas itu, bila John Gray ceritakan tentang perbezaan otak kita, suami pun akan faham, oh isteri aku ni corpus callosum tengah dia tebal, sebab itulah dia sangatlah engage emosi dan juga logik. Oh isteri aku ni white matter dia sangat besar, 10 kali ganda besar daripada white matter dalam otak aku. Patutlah dia suka meluah perasaan tak habis-habis dan bercerita, bercakap-cakap sampai 25,000 perkataan sehari, tak habis-habis bercakap. So kita akan sangat berlapang dada dengan pasangan, insya-Allah kita akan berlapang dada, kita akan merasa harmoni dalam hidup berumah tangga dan juga kita harmoni dengan masyarakat sekeliling. Sama juga kalau orang yang belum berkahwin pun, kadang-kadang kita ada konflik dengan bos lelaki, kita rasa nak gaduh dengan colleague lelaki di office atau persatuan. Jadi bila kita faham benda tu, kita sangat berlapang dada. John Gray dia tak sebut berlapang, dia taklah kata salamatu sadri, tu hebat sangat tu kan. John Gray tak cakap macam tu, tapi John Gray kata so that you don't take it personally. Itu tujuan dia bagi tahu. Okey. Jadi bab-bab selepas itu
John Gray mula ajar macam mana situasi suami dan isteri balik kerja Situasi ini bermula pukul 6 petang. Kita sama-sama balik kerja kan. Macam mana apa yang suami perlu cakap, apa yang isteri perlu cakap, apa yang suami perlu buat untuk support isteri, apa yang isteri perlu buat untuk support suami. Bermula konflik tu biasanya bermula pada pukul 6 petang bila kita balik kerja. Dan bab-bab selepas itu John Gray menceritakan apa 14 kesilapan yang selalu berlaku bila kita bergaduh. Dia ajar pasal bergaduh je pun ni. Dia cerita pasal bergaduh je. Apa 14 kesilapan yang wanita selalu buat bila dia tak setuju dengan suami dia, bila kita ada disagreement dengan pasangan. Dan apa 14 kesilapan, 14 tau banyak kan? 14 banyak sangat. Total 28. 14 kesilapan yang suami selalu buat bila dia ada disagreement dengan isteri. Dan John Gray ajar dalam 14 kesilapan suami, 14 kesilapan isteri dan ada 14 solusi macam mana suami boleh betulkan keadaan, 14 solusi macam mana isteri boleh betulkan keadaan. Subhanallah, subhanallah, tabarakallah. Sangatlah ajar macam mana John Gray ajar satu-satu. Satu-satu dia ajar. Apa yang you selalu tersilap cakap dengan suami, macam mana ayat yang betul untuk you betulkan balik nuansa atmosfera suhu rumah tangga you. Dan John Gray juga ajar apa yang suami selalu tersilap cakap dengan isteri dan apa dialog yang betul untuk you betulkan balik supaya dia tak merajuk lama-lama. Subhanallah, tabarakallah. Saya bila baca buku ni, ya Allah, ya Tuhanku, besarnya ilmu Allah ni. Dan bab-bab selepas itu John Gray juga ajar macam mana kita selalu, dia kata dia bagi statistik tau. Statistik suami dan isteri selalu bergaduh. Yang pertama dia bagi 6. Ini top ranking bila dia 25 tahun jadi kaunselor perkahwinan. 6 top ranking yang selalu suami isteri bergaduh. Yang pertama sebab duit. Yang kedua sebab schedule harian, jadual harian kita. Dan yang ketiga biasanya suami dan isteri bergaduh schedule sebab duit. Sebab yang ketiga adalah domestic responsibility. Saya tak ingat lagi 3 tu apa, tapi yang top 3-nya adalah tentang duit, tentang schedule. Dan yang ketiga tentang domestic responsibility. Siapa nak basuh baju, siapa sepahkan rumah, siapa kain pelikat sepuk atas lantai, siapa yang tuala basah sepuk atas katil, siapa yang stokin suka hilang, siapa yang baju laundry campak macam tu je, kan? Siapa yang dia punya barang-barang jam, wallet, dompet suka hilang letak entah mana-mana. Kan? Siapa nak itu nombor 3. Domestic responsibility. Maknanya dalam 3 teratas lah tu punca bergaduh. Punca bergaduh sebab duit, sebab schedule dan sebab domestic responsibility. Okay. Jadi dia ajar juga sebab John Gray kata dia faham bila dalam situasi mak ayah kita dulu, kita clear cut, ayah pergi kerja dan domestic responsibility mak yang manage, mak yang masak, basuh kain, sidai kain, mop lantai, basuh bilik air, jaga anak, kemas rumah kan, itu clear cut. Tapi dia kata bila you guys dah masuk ke dunia millennial di mana dua-dua bekerja, domestic responsibility jadi isu yang hangat dekat rumah. Antaranya lah yang dia bagi tahu kan. Rumah bersepah, macam-macam lah kan. Kalau kita nak cerita pasal hal buat kerja rumah ni, cerita baju saja pun 3 bab dah cerita baju kan, belum cerita benda lain lagi. Jadi John Gray ajar macam mana cara untuk suami, untuk isteri minta tolong suami supaya domestic responsibility tu kita share, jadi shared responsibility. Dia ajar tips-tipsnya. Dan bagaimana juga suami untuk don't take it personally kalau isteri dia macam terlalu overwhelmed dengan kerja-kerja rumah. Abang, apa ni tak buat lagi, rumah bersepah, anak tak pergi tuition, malam ni anak nak mengaji, kejap lagi budak ni belum mandi lagi, esok dia ada tuition. Okay. Dan apa yang menarik apa yang John Gray ceritakan adalah kalau you nak minta tolong suami, nak minta tolong orang lelaki in general, tak kisahlah sekarang orang lelaki, you kena bagi dia satu persatu info. Jangan cakap secara jangan you mix up semua info tu dalam satu ayat. Contoh saya bagi contoh. Abang, tadi cikgu adik telefon, esok dia ada tuition. Cikgu adik pesan bawa stokin hitam untuk pergi sekolah sebab dia ada sukan. Lepas tu kan abang, lepas stokin sukan tu, saya nak hantar laundry sebab kita tak sempat nak basuh baju malam tadi. Lepas hantar laundry kan abang, saya ada meeting dekat office dah abang. So bos saya kata pukul 2 kita kena buat presentation. Lepas tu kan abang, tadi kawan abang telefon, dia kata dia nak ajak abang pergi kedai kopi malam ni. Okay, dah ada 4 maklumat kan? Apa respon suami dia? Apa dia cikgu adik nak ajak saya minum kopi sama-sama?
Faham tak? Boleh tak nampak mix tu? Satu je. Satu je. Tadi apa dia, cikgu adik nak ajak saya minum kopi, mengamuk tak isteri dia? Bila masa dah cikgu adik ajak awak minum kopi? Sebab apa? Sebab kita mixkan maklumat Terlalu tu. banyak. Yes. Then yang kedua adalah John Gray ajar orang lelaki adalah orang yang sukakan projek. Project management adalah orang lelaki punya passion. Jadi dia kata kalau you nak minta tolong suami, you nak minta tolong suami buat domestic responsibility, you kena bagi dia project, bagi dia one project, biar dia jadi project manager, you jangan involve pun. Jangan involve pun untuk instruct dia. Contoh abang boleh tak lepas kita makan ni, abang tolong basuh pinggan. Contoh abang tolong settlekan pinggan. Saya suka bagi contoh basuh pinggan sebab abang saya yang sulung, dia suka basuh pinggan. Kita orang, kalau abang saya yang sulung ada kat rumah, kalau kita orang makan kan, letak je pinggan dekat sinki. Nanti dia kata, dah tinggal, nanti Cak basuh. Abang saya yang sulung dia suka basuh pinggan. Jadi macam kalau dia ada, lega, aku campak je dekat sinki, nanti abang saya akan settlekan. Tapi dia sangat suka basuh pinggan sebab masa dia basuh pinggan tu tak ada siapa bagi instruction dekat dia. Abang sabun ni kena letak lebih, abang kena bilas 3 kali kat situ, abang dekat belah sana ada daki lagi. Abang dia suka sebab tak ada gangguan macam tu. Projek tu dia adalah project manager dan dia yang settlekan dari mula sampai habis, tak ada orang kacau. Abang saya kalau kita orang basuh bulan puasa kan, kita makan waktu maghrib kan. Jadi bila semua dah makan, semua orang dah bangun nak pergi solat maghrib, abang saya akan sorang-sorang dekat dapur. Dia sangat enjoy moment dia basuh pinggan tu. Tak ada siapa kacau dia, tak ada siapa bagi instruction apa-apa dekat dia. Okay, Men Love Project. Itulah. Dan yang seterusnya adalah dia ajar macam mana kita nak time out, macam mana kalau kita punya pergaduhan, disagreement tu dah terlalu serius, sampai kalau kita teruskan lagi komunikasi tu, kita akan semakin panas. Jadi dia ajar macam mana kita nak take time out. Macam mana orang lelaki take time out, macam mana orang perempuan ambil time out. Time out tu basically macam kita diam sekejap lah kan, kita berhenti kejap bergaduh tu, kita tenangkan diri masing-masing dan nanti kita kembali kepada perbincangan. Dan dia ajar juga selepas dah time out, bila suami dah sejuk, isteri dah sejuk, macam mana kita nak sambung balik perbincangan yang kita disagreement, yang kita ada disagree tadi, untuk kita capai mutual consensus. Dia ajar pula macam mana. Jadi saya rasa macam ya Allah, subhanallah, tabarakallah, ilmu dari mana dia dapat ni. Tapi apa yang menarik adalah sangat terbaik. Subhanallah. Jadi tapi apa yang lagi menarik bila John Gray, dia 25 tahun tau, kaunselor perkahwinan. Dia adalah marriage counselor selama 25 tahun dan selepas dia dah tulis buku macam-macam ni, dia buat seminar tentang buku-buku dia ni. Apa soalan dia selalu dapat? Jadi orang akan kata, John Gray, kiranya orang panggil dia Dr. Gray. Kiranya Dr. Gray ni macam perfect husband lah, Mr. Perfect 10 lah kan. Macam suami yang sangat memahami isteri, bapa yang sangat memahami anak perempuan, anak lelaki yang sangat memahami mak dia, bos yang sangat memahami staff-staff perempuan dia. Tapi apa jawapan John Gray? It's a never ending process. Setiap hari dia bertemu ilmu baru, setiap hari dia bertemu penemuan baru. Subhanallah. Maksudnya kita nampak ilmu Allah ni sifat dia infinity. Lagi kita gali, lagi rasa tak tahu. Lagi kita belajar, lagi rasa tak tahu. Lagi kita baca, lagi kita rasa nak gali lagi. Subhanallah, tabarakallah. Itu sajalah untuk soalan yang kedua. Okay. Jadi memang buku John Gray ni memang terbaik lah dalam kategori relationship kan. Antara buku motivasi bahasa Inggeris yang terkenal lah saya kira, sebab buku ni saya baru tahu bila kiranya untuk My Book Time ni kan Cik Najwa nak kongsi pasal buku ni kan. Jadi saya search lah sikit pasal buku ni. Sebelum ni ada buku yang berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Yang tu dia macam mana? Dia cerita lain lah dengan yang kedua ni kan. Kedua ni dia cerita pasal kenapa ada konflik, betul tak? Yang pertama betul. Buku ni kiranya menghuraikan lebih lanjut lah tentang buku pertama. Betul. Buku-buku John Gray, apa yang saya boleh katakan, buku-buku John Gray sama seperti kita belajar silibus di sekolah. Chapter 1, bila kita masuk ke chapter 2, kita kena ada basic daripada chapter 1. Kita masuk chapter 3, kita kena ada basic chapter 1 and 2. Kita masuk chapter 4, macam itulah, saya boleh katakan begitulah. Kalau kita skip, kita boleh faham
Tapi berbeza dengan orang yang memang membaca daripada first edition sampai fourth edition, kefahaman dia lebih jitu, dan ilmunya lebih mantap lah. Saya boleh katakan begitulah. Betul. Boleh relate kan? Relate Ya, lah dia boleh dengan relate. yang first. Betul. Dalam buku John Gray ni, ada tak dia kan mesti ada banyak, apa dia panggil part-part tu, part 1, part 2, part 3 sampai ke berapa tu. Part mana yang paling menarik bagi Cik Najwa? Paling menarik. Banyak menarik, part-part menarik. Actually semua saya dah menarik, dah tanya. Semua menarik. Itulah. Saya setiap kali masuk chapter baru saya akan macam amazed. Wow. Masuk amazed lah, wow lagi. Masuk wow, double, triple wow. Tak tahu berapa kali wow baca buku ni kan. Antara yang menarik lah tadilah saya ceritakan tentang domestic responsibility, macam mana kita nak minta tolong, dan saya rasa menarik lah benda yang saya pun praktik sekarang. Saya praktik dengan kawan-kawan lelaki, dengan kelik kita lelaki, dengan bos lelaki, dengan abang kita, dengan anak saudara kita yang lelaki. Sebab saya kan anak last 8 beradik kan, anak saudara saya 25 orang. Jadi ramai anak saudara kan, daripada yang baby sampai yang dah besar panjang. Apa yang saya boleh menarik lah, yang menarik bagi saya, John Gray kata ada satu je benda yang sangat simple orang perempuan boleh buat tapi impact dia besar dekat orang lelaki. Impact yang besar tu adalah kita appreciate dan berterima kasih. Dia kata impact dia besar. Dia kata contoh dia kata dia mula sedar tentang impact, appreciation dan terima kasih daripada isteri bila dia kata dia 20 tahun yang lalu tau. Dia kata 20 tahun yang lalu baju dia baju dalam bilik bersepah atas lantai. Okay. Dan isteri dia kata, boleh tak awak tolong ambil baju tu, kutip baju tu masuk dalam bakul. Dan lepas tu dia pun ambil lah baju tu masuk dalam bakul. Isteri dia kata, terima kasih sangat, saya appreciate sangat, saya betul-betul berterima kasih. Dia cakap dalam BI lah, saya dah translate kan. Saya berterima kasih sangat, saya appreciate sangat sebab awak tolong masukkan baju dalam bakul. Dia kata bila isteri dia tunjukkan appreciation macam tu, dia rasa macam seolah-olah dia kemas satu bilik padahal dia tolong angkat baju dalam bakul je pun. Kita orang perempuan macam rasa macam apa benda lah yang nak dapat trofi award sangat, ambil baju dalam bakul je pun. Aku ni kemas rumah, mop lantai, jaga anak mengamuk, kemas barang anak kan. Segala-gala, iron baju anak, iron baju kerja. Tapi dia kata benda tu simple tapi high impact. Maksudnya dia kata itu yang menarik lah bagi saya kan. Maksudnya even kalau you minta tolong orang Martian, orang Marih ni, even simple thing sekalipun, you don't forget to express your appreciation and a big thank you to him. So dia kata bila simple thing tu isteri dia cakap terima kasih, dia bukan sahaja rasa impact dia besar tapi motivate dia untuk tolong banyak lagi benda. Bila isteri dia tunjuk appreciation, dia terus tanya, okay nak tolong buat apa lagi? Tolong mop lantai. Ya Allah, terima kasih abang, best sangat. Rasa lantai ni licin, bersih, berkilat sangat daripada abang mop. Dia rasa lagi motivate, okay nak tolong buat apa lagi? Sedia kain. Okay, tapi biasa berlaku konflik bab apa? Bab kain kan? Kita geram betul tengok orang lelaki sidai kain kan. Tapi dia kata no, tunjukkan appreciation dulu. Hargai betul-betul kesanggupan dia untuk sidai kain tu. Yang cara nak sidai kain, cara yang ikut selera tekak kita tu, cara cakap ni adalah berlainan. Selepas dah selesai benda tu. Dan yang paling penting, yang menarik lagi adalah John Gray ajar bila kita orang perempuan nak tunjukkan, nak ceritakan tentang kita punya negative emotion contoh kita geram dia balik lambat. Contoh isteri tu digeram suami dia balik kerja lambat kan. Balik pukul 6 tapi suami dia balik pukul 8 malam kan. Anak dah macam jerit anak macam dah tak terkawal lah. Isteri dah penat lah seorang jaga anak ni, suami dia pula baru balik kan. Jadi dia kata jadi suami dia balik, awak ni selalu balik lambat. Hari-hari balik lambat. John Gray kata jangan mulakan kita punya negative emotion expression dengan perkataan awak. Awak ni, abang ni. Mulakan dengan perkataan saya sedih awak balik lambat. Saya rasa tension dan tertekan saya seorang-seorang jaga anak kat rumah. Saya rasa sedih tiap-tiap hari awak balik lambat, awak dah tak cakap dengan saya. Mulakan dengan saya, jangan mulakan dengan awak. Okay, John Gray kata design otak lelaki dia adalah design yang besar dalam otak lelaki adalah menjaga keamanan, melindungi isteri dia daripada sebarang ancaman dan kesedihan. Jadi bila kita mulakan perkataan saya, dia akan rasa simpati dengan kita
macam, oh isteri aku sedih, kesiannya kat dia. Apa yang aku boleh buat untuk hilangkan kesedihan dia? Jadi mulakan dengan perkataan saya. Tapi John Gray kata timing is everything. Bukan, dia ada masa-masa tertentu untuk kita luahkan rasa negatif kita. John Gray kata timing yang paling teruk sekali, yang paling teruk untuk kita luahkan rasa negatif kita adalah masa dia baru balik kerja. Sebab masa suami kita baru balik kerja, dia tengah nak elevate balik dia punya hormon testosteron, dan ketika itu dia memang tak boleh nak dengar apa-apa yang kita bebelkan. Jadi John Gray ajar kalau you nak ada time untuk talk to your husband, talk to your partner about your negative emotion, you nak ceritakan masalah you nak luahkan perasaan, you kena schedule masa di mana dia dah bertenang dan you juga bertenang. Dia dah fresh, dia bersedia untuk support you, dan you juga sendiri dah rasa stable emosi, dan you boleh luahkan perasaan tu dengan dalam penuh appreciation yang baik. Macam tu lah yang saya belajar. Dia bersedia, benda tu simple tapi impact dia besar. Okay. Itulah saya rasa macam itu antara yang menarik lah. Tak perlukan tenaga pun kan untuk kita show appreciation and thank you tu. Ya, cuma kita kena tahulah, maknanya kena ada ilmu tu. Kalau kita tak tahu, kita tak buat kan. Betul. Dan bila dengar daripada Cik Najwa pasal part yang menarik tu, yang appreciate, yang mana tadi yang terakhir tu? Oh, bagi suami bertenang dulu. Saya teringat lah kalau kita nak relate dengan macam mana Nabi Muhammad SAW pulang daripada Gua Hira, pertama kali menerima wahyu kan. Pada masa tu bila balik dia tu memang dalam keadaan cemas lah kan. Tapi Siti Khadijah tu dia ceritakan lah dalam sirah. Siti Khadijah dia tak adalah macam tanya mana awak pergi macam tu kan. Dia macam psikologi lah juga. Bila Nabi sampai, yang pertama sekali dia selimutkan dulu, tenangkan, bagi relax dulu kan. Saya teringat lah momen tu macam betul Nadia. Sebenarnya kan saya baru discover simple situation masa Nabi SAW baru balik daripada gua tu kan, masa Rasulullah minta diselimutkan tu, kita boleh extract banyak sangat teori-teori komunikasi. Bukan tu je tau Nadia, ada banyak lagi sebenarnya yang kita boleh extract. Language of love, words of affirmation, physical touch, banyak lagi teori kita extract daripada tindakan dan kata-kata Sayyidatina Khadijah tu sebenarnya. Hari ni kaunselor-kaunselor perkahwinan, saintis-saintis komunikasi extract banyak sangat teori daripada simple kita panggil simple situation tu je. Ya betul, simple action yang peristiwa yang terjadi tu. Betul-betul. Menariklah sebab apa yang sebenarnya ilmu tu memang dah ada daripada dulu lah. Cuma mungkin kita tak didedahkan. Kan? Betul. Kita tak didedahkan. Sebab itulah kita kena banyak membaca. Okay. Kalau tengoklah daripada buku ni buku berbahasa Inggeris. Memang Cik Najwa memang selalu baca ke buku bahasa Inggeris? Campur-campur. Sebenarnya sebab saya duduk dalam bidang finance kan, saya perundi legacy dan keuangan. Saya memang setiap hari, memang setiap pagi memang saya penuhi minda saya dengan buku-buku tentang trading, tentang finance, tentang economics, tentang accounting. Buku-buku tentang relationship ni sebenarnya macam me time untuk relax je lah, macam pergi spa kot. Macam kita pergi spa santai. Tapi basically buku-buku yang saya baca memang banyak bahasa Inggeris lah. Faham. Jadi kalau buku berbahasa Inggeris dengan saya nak tanyalah apa kelebihan dia kalau berbanding dengan, saya nak cakap kita ada juga buku berbahasa Melayu kan yang pasal perhubungan. Tapi ada kenapa macam yang saya pernah baca tu Hilal Ashraf, dia ada juga tulis. Tapi mungkin lebih menjurus pada persediaan sebelum berkahwin macam tu lah kan. Tapi yang buku John Gray ni, apa tadi, Why Mars and Venus Collide ni, memang dia hurai tu satu-satu lah saya kira kan. Maknanya dia ada bagi lagi detail. Betul. Dia macam dia punya fokus pun lain kan, betul tak? Saya nak tanya tadi apa tadi, kelebihan dan kelemahan apabila kita pilih buku berbahasa Inggeris ni. Ada tak agak-agaknya? Okay. Point out satu. Point out lah kan. Okay. Kita akui zaman kita memang, kita kena akui zaman ini, okay, zaman
Zaman Rasulullah Millennium. dulu kita boleh katakan kuasa besar masa tu adalah Rom dan Parsi kan. Tapi kita akui lah zaman ini memang ilmu memang banyak kita ambil daripada belah-belah US dan UK kan. Banyak buku-buku pun silibus mana-mana pun banyak daripada US lah kan. Itu kita akui dan memang buku-buku bahasa dan dia bukan bagi saya dia bukan isu bahasa lah. Dia isunya adalah penulis tu dia bukan beragama Islam kan. Jadi kita kena baca dengan pegangan akidah sebagai seorang Islam. Ya, sebab ada beberapa benda tamadun psikologi barat yang kalau kita baca dia punya cadangan-cadangan tu adalah exactly bertentangan dengan Islam. Exactly bertentangan. Adalah beberapa cadangan-cadangan John Gray, saya tak nak sebut lah kat sini kan, yang memang kalau kita baca okey dari segi syariat benda tu memang tak boleh dibuat. Jadi kita tapis. Tapi ada banyak benda yang juga yang bila John Gray buat, kita boleh relate dengan sirah, kita boleh relate dengan hadis, kita relate dengan ayat Quran, kita relate dengan apa yang ulama-ulama contemporary buat. Benda tu exactly the same. Bagi saya dia bukanlah isu bahasa tapi isu penulisnya tu daripada mana. Dan psikologi dan apa teori yang dibagi tu kita baca dengan tapisan akidah sebagai seorang Islam. Itulah yang penting. Setuju. Setuju. Jadi isunya bukan pada bahasa tapi konten lah, konten buku tersebut kan. Dan apa idea yang diketengahkan dalam buku tu. Betul. Okay. Untuk soalan terakhir. Soalan terakhir. Jadi apa pendapat Cik Najwa? Maknanya memang wajar lah kan semua orang baca buku ni. Dia sesuai untuk semua orang kan? Sebab sesuai untuk bukan semua suami orang. isteri je. Bukan suami isteri je, bahkan maknanya kita memang ada lelaki dan perempuan. Jadi memang kena baca buku ni sebab kita nak tahu, kita nak raikan perbezaan dan seterusnya kita boleh deal lah dengan situasi-situasi yang tak menyenangkan tu. Kita bertukar dia jadi lebih harmoni. Dan soalan last. Tadi last kan? Last lah. Ini overtime ni. Overtime Pukul berapa ni? Tak adalah okey je. Kalau nak beli buku ni macam mana? Nak dapatkan buku ni? Kat mana-mana kedai buku lah. Dia kadang-kadang saya perasan ada dua versi kan. Ada yang English, ada yang Melayu. Okay. Kinokuniya. Saya untuk second edition, untuk first edition dulu, first edition dulu saya jumpa yang dalam first edition, saya jumpa yang dah translated dalam bahasa Melayu. Tapi second edition ni saya tak jumpa lagi dah translated. Second edition ni saya beli dekat Kinokuniya KLCC. And then third edition, okay ini pasal bergaduh kan. Third edition pula, tajuk dia Why Mars and Venus in the Workplace. Dia cerita secara detail bagaimana friction communication antara lelaki dan perempuan dalam organisasi, dalam persatuan, dalam kelab, di tempat kerja, syarikat korporat. Yang ni betul-betul career oriented punya buku untuk third edition. Yang second ni saya beli kat Kinokuniya KLCC. Yang third edition saya dah order daripada 8book US. Saya beli dekat US punya online portal. Ya Allah, nak tahu kata tengah kes inflasi ni kan, buku tu harga $3 je, $3.86, tapi convert ke MYR, campur shipping segala RM174. Daripada buku yang $3, tapi saya sanggup bayar sebab saya menak sangat buku yang third edition tu sebab tak jumpa kat Malaysia. Tapi yang ni dekat Kinokuniya lah, KLCC. Dah dapat lah. Belum. 29 hari 7 sampai, insya-Allah, lambat lagi. Dah tertunggu-tunggu dah ni, bila lah nak sampai. Yelah macam tu lah ya kalau book lover. Tadi pun boleh dengan isu yang memang kita relate hari-hari kita menghadapinya. Ya betul. Benda tu kita punya daily life. Saya rasa sampai situ je lah kan. Ada soalan tak yang dekat live tu? Nak tengok Tadi tak ada soalan kan? Yang keluar kat sini. Tak ada kan? Saya rasa sampai sini sahaja. Dan masa pun telah mencemburui kita. Sebenarnya ada 1 minit lagi. Jam saya dah tepat pukul 10 dah Nadia. Jam saya dah tepat pukul 10 dah.
Betul, tepat. Baru bertukar ni. Okay, memang rasa tak puas lah bicara buku ni dengan Cik Najwa. Memang apa tu, dapat sampai. Tu ni baru bercakap kan. Kalau baca lagi lah saya rasa. Okay, saya akhiri kita punya majlis ni, majlis kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, sekian saja daripada kami. Kita berjumpa lagi insyaAllah pada siri yang seterusnya. InsyaAllah My Book Time yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Najwa. Thank you Nadia. Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah.